tempat duduk Bong Mokhtar dipindah ke Blok Pembangkang. Barisan Nasional dan Warisan setuju adakan kerajaan perpaduan di Sabah. Kenapa Mat Sabu cari telur sampai ke India? KJ tegas terus sokong kerajaan jika beliau jadi Presiden UMNO. Ketua Menteri Sabah berat hati terima cadangan Damai Anwar. Tempat duduk pengerusi Barisan Nasional Sabah merangkap adun lama Bun Mokhtar Radin berpindah ke Blok Pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini. Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini. Ini termasuk kerusi adun Barisan Nasional yang sebelum ini menyandang jawatan menteri dalam Kabinet Negeri, iaitu adun Karampunai, Yaakob Han dan adun Sukau, Jafri Arifin. Mereka juga kini berpindah ke Blok Pembangkang. Bagaimanapun kedudukan tempat duduk 5 adun Barisan Nasional Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah, Haji Haji Nur, kekal tidak berubah. Malah 2 dari 5 mereka, iaitu adun Tanjung Keramat, Shah Helbi Yahya dan adun Sindumin, Yusuf Yaakob, dilaporkan hadir pada persidangan. Persidangan hari ini menyaksikan 2 rang undang-undang berhubung penyerahan kuasa kawasalia, bekalan gas daripada Persekutuan kepada Sabah dan penubuhan Suruhanjaya Tenaga diluluskan tanpa sebarang insiden. Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada Haji Ji, penyusunan semula kerusi Bung Mokhtar memberi bayangan bahawa dia akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri. Bagi Wakil Pakatan Harapan pula, ketua mereka dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan. Kedua-dua Bung dan Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal berkata mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah. Sebelum itu, Bung Mokhtar dalam satu kenyataan berkata sebahagian besar adun Barisan Nasional Sabah tidak hadir pada sidang khas DUN kerana mereka akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur. Jumaat lalu, Barisan Nasional Sabah mengumumkan bahawa mereka menarik balik sokongan kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun, tindakan itu gagal mendumbangkan Haji Ji sebagai Ketua Menteri kerana 5 daripada 18 ahli Parlimen Barisan Nasional Sabah dan 7 adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya. Setakat malam tadi, Haji Ji dikatakan masih menikmati sokongan 44 daripada 79 adun. Barisan Nasional Sabah dan Warisan menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan sebuah kerajaan perpaduan di Sabah. Bagaimanapun, pada masa berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda sama ada Ketua Menteri Haji Jino dan Wakil Rakyat yang bernaung di bawah sepanduk Gabungan Rakyat Sabah GRS bersetuju dengan cadangan ini ataupun tidak. Cadangan itu dikemukakan oleh Anwar yang terpaksa memendekkan lawatan rasminya ke luar negara dengan diiringi oleh timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Habibie. Sementara itu, pengerusi Barisan Nasional Sabah Bung Mokhtar Radin dalam satu kenyataan berkata cadangan itu mampu meredakan suhu politik, tetapi Haji Ji masih belum bersetuju dengan perjanjian itu. Cadangan kerajaan perpaduan ini dapat menstabilkan politik negeri Sabah ketika ini. Saya juga berharap agar Haji Ji dapat menerima dengan hati yang terbuka saranan daripada Anwar lebih menjamin kepentingan dan kesejahteraan rakyat Sabah, katanya. Kenyataan serupa dikeluarkan oleh Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal malam tadi selepas perjumpaan dengan Perdana Menteri pada 9 Januari dan ketua-ketua parti. Saya dan adun Warisan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan untuk mentadbiri negeri Sabah, katanya. Di sebalik pendamaian yang dihulurkan, Bung Mokhtar dan Syafiee masing-masing menyatakan bahawa sebahagian besar jika tidak semua adun, mereka tidak akan menghadiri sidang khas DUN hari ini. Bung Mokhtar menjelaskan sebahagian besar wakil rakyat Barisan Nasional akan berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri Perhimpunan Agung Tahunan UMNO. Bagi Syafiee pula, dia berkata adun Warisan sibuk untuk menubuhkan jawatan kuasa khas yang akan menentukan kepimpinan kerajaan perpaduan baru nanti. Bagaimanapun, kedua-dua pemimpin itu berjanji untuk menyokong rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023 dan rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023, 2 rang Undang-Undang Asas yang akan dibentangkan oleh pentadbiran Haji Ji. Jumaat lalu, Barisan Nasional Sabah mengumumkan bahawa mereka menarik balik sokongan kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun, tindakan itu gagal menyingkirkan Haji Ji kerana 5 daripada 18 ahli Parlimen Barisan Nasional Sabah dan 7 adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya.
Ahli Parlimen Air Hitam Wee Ka Siong mengkritik Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Mohamed Sabu kerana didakwa mengutamakan telur ayam import berbanding keluaran tempatan. Ini susulan tinjauan Muhammad ke ladang pengeluaran telur di Tamil Nadu, India untuk melihat sendiri proses pengeluaran telur yang diimport ke Malaysia. Presiden MCA itu meminta Muhammad mengutamakan peternak tempatan dan mencadangkan agar menteri itu datang ke Air Hitam bagi melawat kawasan pengeluaran telur di situ. Abang Mat, jauh jelajah, perlu ke India tengok telur ke? Saya cadangkan datang ke kawasan saya Parlimen Air Hitam. Yong Peng ada lebih 100 ladang ayam dan di sinilah tempat paling popular menghasilkan telur untuk pasaran tempatan dan berjuta biji telur dieksport ke Singapura setiap hari, katanya dalam catatan Facebook. Wee mendakwa peternak tempatan kerugian berikutan kos pengeluaran lebih tinggi berbanding harga telur yang dijual iaitu 41 sen sebiji akibat kawalan harga. Dia sebaliknya mencadangkan harga telur tempatan dinaikkan sama seperti telur yang diimport dari India yang berharga 51 sen sebiji. Abang Mat, apa kata harga kawalan diubah? Saya rasa kalau harga kawalan ditetapkan 50 sen sebiji sama macam harga telur import dari India, mungkin peternak tempatan sanggup bela kerana mereka tak akan rugi. Kalau kerajaan mampu dan bersungguh nak bantu golongan B40, boleh wujudkan allowance telur secara top up kepada golongan B40 untuk menanggung bebanan kewangan, iaitu selisih harga 9 sen sebiji, katanya. Wee menambah tiada keperluan untuk mengimport telur dari India sekiranya bekalan telur tempatan mencukupi. Pada Disember tahun lalu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengumumkan langkah mengimport telur dari India sebagai langkah jangka pendek untuk memastikan bekalan mencukupi di negara ini pada harga yang kompetitif. Ini berikutan pengguna menghadapi kesukaran mendapatkan telur di beberapa negeri. Berita harian melaporkan telur dari India itu akan diimport melalui jalan laut bagi menurunkan harga dan bersaing dengan harga telur tempatan. Dia juga mengatakan kontena penghawa dingin disediakan bagi memastikan kualiti telur dalam keadaan baik. Bagaimanapun, Wee mempersoalkan kesegaran telur import berkenaan memandangkan pengangkutan laut dari India akan mengambil masa 3 hingga 4 minggu. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memberi bayangan UMNO akan terus menyokong kerajaan perpaduan sekiranya beliau dan rakan sekutunya memenangi jawatan Presiden parti itu. Menerusi ciapan bekas Ahli Parlimen Bangi, Ong Kiang Ming, Khairi dikatakan berkata demikian ketika berucap pada program Regional Outlook Forum 2023 di Singapura pada Selasa. Dalam ucapan sama, Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan menegaskan sekiranya beliau menjadi Presiden UMNO, tiada perubahan dalam jawatan Perdana Menteri, namun tidak menolak kemungkinan ada perubahan pada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sementara itu, berdasarkan video yang tersebar di media sosial, Khairi ketika berucap dalam majlis itu menegaskan pemilihan kali ini adalah 3R untuk UMNO, iaitu Reform, Relevant atau Rest in Peace. Jadi kita pergi ke pemilihan ini dengan harapan dapat menentukan hala tuju baru untuk UMNO. Sekarang ada kebimbangan dan kebimbangan ini disuarakan mereka yang rasional mengatakan sekiranya ada perubahan kepimpinan UMNO yang akan membawa ketidakstabilan politik. Ini kerana ia akan menjurus kepada kejatuhan kerajaan yang akan membawa kepada satu lagi langkah syaitan dan kerajaan baru akan mentadbir dan Perdana Menteri baru akan angkat sumpah. Anthony Loke semua katakan ini dengan jelas di hadapan semua tetamu bahawa jika saya atau sekutu saya memenangi jawatan Presiden meneraju tampuk pemerintahan UMNO, kita akan terus sokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim dan kepada anda, katanya dalam ucapan itu. Bekas Ahli Parlimen Rembau itu juga menegaskan beliau mahu jawatan Presiden dan timbalan Presiden UMNO dipertandingkan dalam pemilihan parti akan datang. Begitupun, Khairi menyatakan masih belum membuat keputusan sama ada mahu bertanding jawatan Presiden atau tidak. Menurut Kian Ming lagi, Khairi juga berkata beliau mahu kerajaan yang ada sekarang terus bertahan dan kekal stabil. Pemimpin UMNO itu juga menegaskan beliau tidak menyokong sebarang usaha di belakang tabir untuk menukar kerajaan. Regional Outlook Forum 2023 yang diadakan selama 5 hari di Singapura menampilkan beberapa personaliti terkemuka dari Malaysia termasuk Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fuk dan tokoh perbankan Tan Sri Mohamad Nazir Razak. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berusaha mendamaikan keadaan di Sabah dengan mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan di negeri itu. Namun difahamkan Ketua Menteri Haji Haji Nur keberatan untuk berdamai dengan Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Bu Mokhtar Radin dan kalangan yang menyokongnya. Sumber dalam Pakatan Harapan yang tahu berkenaan pergolakan yang berlaku berkata Haji Haji yang merupakan pengerusi GRS juga menolak cadangan UMNO agar Saleh Said Keruak dilantik sebagai Menteri Kewangan Sabah. Sukar untuk Haji Haji menerima BUM kembali kerana Barisan Nasional Sabah menarik balik sokongan terhadapnya, kata sumber itu. Anwar juga didakwa berusaha memastikan BUM dapat mengharungi pergolakan yang berlaku kerana ia boleh memberi kesan kepada peluang Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi dalam pemilihan parti akan datang. Ia seterusnya boleh memberi kesan kepada kerajaan persekutuan memandangkan majoriti yang dimiliki Anwar bergantung kepada Zahid.
Setakat ini Anwar nampaknya berdepan tugas sukar memandangkan tempat duduk Bong Didun bersama-sama dua lagi adun UMNO Jafri Arifin dan Yaakob Han dipindahkan ke kawasan pembangkang. Bung adalah timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Negeri. Jafri memegang portfolio pelancongan, kebudayaan dan alam sekitar, manakala Yaakob memegang portfolio sains, teknologi dan inovasi. Status portfolio mereka masih belum jelas walaupun ada spekulasi mengatakan barisan kabinet baru akan diumumkan tidak lama lagi. Kerusi bagi 5 adun UMNO yang mengisytiharkan sokongan kepada Haji G pula kekal di bahagian kerajaan. 5 adun itu adalah Syahelmi Yahya, Tanjung Keramat, Jasni Daya, Pantai Dalit, James Ratib, Sugut, Yusof Yaakob, Sindumin dan Arsad Bistari, Tempaso. Ada kabar angin mengatakan Syahelmi akan menggantikan Bong sebagai Menteri Kerja Raya Negeri. Jika pergolakan ini tidak dapat diselesaikan secara baik, ada kemungkinan DUN akan dibubarkan dan pilihan raya negeri diadakan. Pakatan Harapan gusar jika ini berlaku, terutama terhadap risiko yang mencetuskan kesan domino di 6 negeri akan menjalani pilihan raya negeri. Barisan Nasional Sabah dan Warisan telah menyatakan sokongan terhadap cadangan perubahan kerajaan perpaduan selepas Anwar dan Zahid mengadakan perbincangan dengan pihak terlibat di Kota Kinabalu. Haji G bagaimanapun setakat ini masih tidak memberi sebarang responsnya.